dikatakan amal soleh itu dia beramal sekuat mungkin. Kemudian daripada itu teguh pendirian dia, dipanggil istiqamah fil ibadah. Teguh pendiriannya dengan ibadah yang Allah telah fardu dan disunat kepada dia. Diuji dulu. Contoh kita di bulan puasa semalam, kita diuji dengan berlapar. Okey, lulus berapa markah? Wallahu alam. Lepas kita berbuka puasa, ramai-ramai pula ke masjid bertarawih, bertadarus. Itu semuanya untuk membajai iman yang sedia ada supaya lebih kuat. Gitu. Bila kuat boleh tahan untuk uji. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya berjuang sampai mereka dibunuh atau mereka pula yang membunuh atas keizinan Allah. Kenapa mereka sanggup buat? Ada gaji besar ke? Tak ada. Ada janjian duniawi ni, dapat tanah ke, dapat harta ke, dapat ladang ke? Tak ada. Bacalah dalam sejarah Islam, umat Islam yang zaman as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pelapis yang pertama itu, mereka ini menjadi role model kepada kita umat Islam yang kemudian ni. Mereka yang pertama, mereka faham dulu apa itu Islam yang sebenar. Berkisar yang pertama, tahap yang pertama ialah ilmu akidah. Mereka belajar ilmu akidah bukan ada kitab, tuan-tuan. Dari lidah Rasulullah tu keluar, mereka faham. Mereka beramal sungguh-sungguh. Teguh akidah keimanan mereka itu, tak bergenjak. Sebab itu kita baca sejarah, ada orang-orang Islam ni yang pergi ke luar negara, yang mereka ditawan, mereka ditahan, lagi ditahan lah, kidnap lah, apa-apalah, tahan berpuluh orang. Maka orang kafir, ketua orang kafir, kita kata sebagai apa-apalah saja, mereka ketua kafir ni berkata, kami boleh bebaskan kamu dengan syarat kamu tium kepala saya, kata orang kafir. Ini nak cerita kekuatan iman tu. Mau saya bebaskan awak, kata ketua kafir ni, saya bebaskan kamu dengan syarat awak tium kepala ubun-ubun saya. Bukan dia berat sangat, tium dia. Jawab orang Islam, ketua orang Islam yang kena tawan ni, aku tak nak, aku takkan tium kepala kamu. Tu kekuatan. Kalau tak kuat keimanan, pedulilah orang bawah, nak hidup ke nak mati ke nak ditawan, aku dah lepas sudah cerita. Saya tak nak dia, biar aku di penjara. Satu, dia kata orang ketua orang Islam yang kena tawan ni, kalau rakan-rakan saya juga dibebaskan, saya boleh tium kepala kamu. Katalah 50 orang ke 100 orang ke, kalau bebas orang-orang kami ini yang ditawan ini, saya boleh tium kepala kamu. Allah, tengok tu tuan-tuan, pertama sekali keimanan dia, dia tidak pengaruh dengan individu, tak terpengaruh dengan pribadi saja. Kalau saya dan rakan-rakan saya dilepas, dibebas, saya boleh tium. Maka ketua kafir ni pun kata boleh, syarat kau tium kepala aku tium. Tium kan maknanya kita membesarkan dia, kerana nak menyelamatkan ini kawan-kawan dia dan diri dia juga. Maka baliklah mereka berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah membenarkan perbuatan yang seperti itu. Itu dia keimanan. Jangan kita cakaplah keimanan Rasulullah. Ini yang paling kata mukmin yang kuat. Selain daripada itu, mukmin yang kuat ini dia ada satu nilai dalam diri dia itu. Baik dalam ibadah yang ringan ni, solat dan sebagainya, baik dalam perjuangan menegakkan Islam tu, mereka sungguh-sungguh bergiat mengembangkan agama Islam, bukan ada gaji. Mereka hanya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke mana pun, tapi Rasulullah ni dia ada apa, dipanggil bukan timah rasa lah, maknanya hukum dia tu mengajar pada kita. Pernah seorang lelaki, "Ya Rasulullah, izinkan saya supaya saya pergi berjuang, pergi menegakkan Islam, pergi berperang." Rasulullah tanya dia, "Wahai anak muda, kamu ni ada mak ayah tak? Ada ibu tak yang tua?" Dia jawab, "Ada." "Kamu jaga mak kamu itu yang sudah tua, yang sudah uzur, lebih baik daripada pergi berjuang." Dia keluar hadis sebagai itu. Maknanya ada toleran di situ. Jadi orang yang duduk saja-saja yang tak nak pergi berjuang menegakkan agama Allah, mereka ini termasuk mukmin yang lemah. Macam kita lah ni hari ini. Berjuang tak nak berjuang apa-apa. Yang dia fikir makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Orang Islam yang macam ini, contoh, maka mukmin, orang Islam yang macam ini, mukmin yang macam ini, mukmin yang lemah. Maka bila lemah, faham dari sabda Rasulullah tadi, al-mu'minul qawi khairun minal mu'min dhaif. Minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat imannya, kuat berpegang dengan agama dia, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dia mukmin juga, tapi dibanding mukmin yang lemah. Jadi kita kena ada usaha. Pertama tadi saya dah sebut, ada cari ilmu. Dia kata, "Ustaz kau tak apa kuat mana pun." Jangan buat alasan macam itu. Mana tahu kuat tak kuat. Sebelum diuji tak tahu kuat. Don't try, don't gaharu. Belum try, belum tahu. Itu pantun T.R. Tompel dulu dalam filem apa nama tu, Laksmana Do Re Mi. Ingat tak? Dia berpantun di depan gajah yang tak ada apa, hanya dia panggil apa, pasir 2 butir. Kau pernah bakar itu? Itu ada makna tertentu kata-kata macam tu. Ya, kerajaan pasir 2 butir. Apa makna pasir? Tak ada apa. Istana bawah pokok aja. Ya, semua menteri-menteri pakai payah begitu. Tak ada apa. Bukan pemadam api pada masa itu. Kerana disebabkan oleh seorang menteri yang jadi pengkhianat, namanya apa? Kau ingat? Ingat? Boleh? Kuat sikit. Boleh? Ingat tak? Sekali lagi, kuat sikit. Mazalah. Kan? Pasola. Menteri Pasola. Tak apalah. Itu cerita panjang, kita tak nak. Kita nak ambil poin dia saja. Okey, kita di Malaysia ni khususnya, kita kaitkan. Apakah kita orang mukmin yang kuat atau lemah? Bila mukmin yang lemah, bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak sanggup berjuang. Yang dia penting perjuangan perut dia saja. Bukan salah, tapi perjuangan itu tak berani dia nak tampil ke depan. Walau apa cara pun dia terpaksa gustan ke belakang, minta uzur
Dan alasannya miskinlah kita. Lepas itu saya pernah cerita bos saya dululah, ketua saya dulu. Dia kata, Ustaz, kita ni kalau orang perah kering lah. Maksudnya macam air dalam sepan, celup sepan tu celup dalam air. Kalau orang perah, maksudnya orang atas perah, kita kering lah kita, dia kata. Dia cakap dengan kita, abang satu saya jadi imam lagi. Saya ni berdesing mudah lah. Benar tak betul, mana boleh kita tunduk. Saya kata ustaz salah. Saya tak kata bos, saya kata ustaz. Dia pun ustaz, saya pun ustaz juga. Sikit-sikit, tapi dia tinggilah mengaji. Tapi tinggi mengaji itu belum pasti lagi. Kerana dia mengharapkan sesuatu duniawi. Dia kata kalau dia perah, orang atas tu perah kita, kerinlah kita. Apakah ustaz ni iman dia kuat? Tak. Boleh hukum secara zahir lah gitu. Tak kuat. Nak berjuang, nak bercakap dan yang benar apa takut. Sepasal berlindung-lindung. Ini mukmin yang lemah. Sebab itu nak tulis khutbah pun takut-takut semua. Takut ditegur oleh orang atas, kering lah kita, kata dia. Nak tulis khutbah tu, saya pun pernah jadi panel juga. Tulis khutbah, ditapis karangan kita tu. Aduh, wilayah lah Selangor ni saya tak tahu. Kurang sikit lah. Tapi ada lagi, tapis lagi. Nak bagi semangat ke arah Islaman begini, tak apa nak boleh. Hanya lahirlah di kalangan mukmin yang lemah ini, mukmin yang suka mengipas dan suka mengampu. Yang diampu tu pun lemah, yang mengampu pun lemah. Akhirnya Islam ni akan padam dan lemah di mana-mana. Na'udzubillah min zalik. Berjalan begitu saja. Tuan-tuan pernah dengar ceramah dalam TV tu, Islamnya punya ni, tak berani. Lo main tajuk selabas, orang panggil dalam pentadbiran ni mendatar begitu macam tu. Tak berani nak syuk naik macam kapal terbang tu, tak. Mendatar begitu. Jadi selamanya orang Islam tak faham Islam yang lebih tinggi. Islam ni luas maknanya. Ambil contoh, dalam fiqh saja ada mengandungi 4 aliran, 4 dia punya perjuangan dia. Ibadah, munakahat, nikah kahwin, muamalat, ya, buat perniagaan, buka bank, apa-apa sebagai, jinayat, 4. Bukanlah kita fiqh besar mana pun, 4 perkara ni yang dibahas. Yang jinayat ni tak berani, tak pernah pun diterang di mana-mana. Barangkali masjid mudah-mudahan anjurkan juga kita nak faham apakah jenayah di dalam Islam. Jenayah ni seperti kesalahan itu begini hukumnya, apa sebagai, ada mahkamahnya, ada apa sebagai. Yang kita belajar ibadat, berpuluh-puluh tahun ibadah saja, pusing balik itu juga, pusing balik. Akhirnya kita gelap dalam bidang yang lain. Yang baik kita kena belajar munakahat, nikah kahwin, okey, jalan lagi. Itu pun disusahkan jalan itu, tak apa. Nak memperbaiki itu tak, bukan perbaiki Islam tu, menambah dengan pentadbiran, adat-adat dan sebagainya. Seorang nak kahwin, dia kena ambil borang itu, borang ini, kursus itu, kursus ini. Akhirnya anak teruna dan darah ini kena ambil sijil daripada hospital atau klinik yang berkenaan, ada penyakit berjangkit atau tidak. Kuman HIV ada tidak? Dulu tak ada. Nikah panggil anak teruna ke depan, angkat nikah jalan. Jadi itu hak asal. Diperindahkan lagi, itu saya setuju. Karena penyakit ni apabila dah kahwin, kena ada kuman HIV ke apa sebagainya, penyakit Ebola ke, tak bola ke apakah, seronok sangat main bola, timbul penyakit Ebola.
tengok tuan jadi tu, kita cuba fikir apa ada jadi gini. Tak apa, perkemas kini itu saya setuju. Disebut dalam kaedah usul fiqh, dia panggil al-adah muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum, jadi peraturan, tak jadi salah. Kemudian bab muamalat, nikah bab perniagaan. Pernahkah kita orang Islam ni bila berniaga fikir tentang apa Islam larang dan apa Islam suruh? Ada di dalam Islam. Berniaga macam mana? Niaga tak kisah niaga apa pun, walaupun niaga goreng pisang tepi jalan, jual bubur kacang kah, goreng pisang kah, goreng cempedak apa, ada amalan Islam di dalam muamalat itu. Ini pun kadang-kadang kita tak faham, kadang-kadang ditukar. Ada urusan muamalat penting sangat, tukar ibadah khusus tak boleh buat. Ini pun rusak juga, kerana peribahasa Melayu kata mati semut kerana gula. Begitu. Pasal apa mati semut? Kerana duit, gula digembar-gemburkan, akhirnya ibadah jangan lolai, ibadah saja. Babul ibadah. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab itu perlu diselaraskan ke semua sekali. Kalau boleh ada aturan undang-undang bab muamalah dan bab jenayah Islam. Kita sekarang sudah bagi bab jenayah. Kalau saya turaikan sikit, ada dua mahkamah, mahkamah sipil, mahkamah syariah. Apa bidang mahkamah syariah yang telah dibagi oleh kerajaan? Bidang apa? Bidang khulwat, bidang cerai, talak dan sebagainya. Kenapa tidak dibagi orang berzina? Orang berzina masuk dalam mahkamah syariah, mahkamah syariah tak boleh buat apa, sebab tak ada peruntukan dalam bab zina. Yang ada bab khulwat saja. Katalah kita jalankan satu Malaysia ni, jalankan undang-undang jenayah zina, contoh saja, maknanya dia kena apa? Dia kena undang-undang, dia kena katalah mencuri, potong tangan. Bicara di mahkamah syariah. Kalau bicara di mahkamah sibil tak ada potong tangan. Siapa yang buat mahkamah sibil tu? Siapa? Kita kah? Tak. Pesaka daripada penjajah lagi, hanya dipenda serba sedikit. Mahkamah syariah tak ada, hanya di Mekah ada sedikit. Dulu masa Melaka pemerintahan Islam dulu, bila berlaku zina dalam kisah Semerah Padi itu, telah dijalankan undang-undang dia sebat 100 rotan. Walaupun anak dia sendiri, walau dia ini sebagai panglima perang, ketua pertahanan lah kita kata, tapi dia kerana ada masalah hujan lagi, duduk berlindung di tempat bangunan yang sempit, perempuan itu pun merayu-rayu supaya berdekat dengan dia, akhirnya berlaku zina. Itu cerita dia. Apa undang-undang dia buat? Sebat. Sebab dia itu cara dia salah. Itu saja. Salah, ada salah. Pertama, rotan terlalu besar. Yang kedua, penghulu untuk menghukumkan itu dengan hayun rotan itu terlalu ke belakang sangat, terlalu kuat. Satu. Yang keduanya, ikat tangan gantung macam tu. Itu tak betul. Buka dalam kitab. Sebenarnya dia kena papan sengit begitu, terakkan dia di situ. Bila dia selesa, dia sebat. Kalau lama sangat sebat itu, terus ngatus. Kalau tak, bagi minum sikit dulu. Begitu. Bagi teh tarik satu, minum dulu. Contoh ya, apa-apalah, bagi minum. Lepas tu sebat lagi 100 kotak. Kemudian diberi ubat, taruh ubat ada. Kalau tak matilah,
Kalau mati, dia kena berhenti. Katalah 50 sebatan, mati dah. Berhenti. Tak boleh sebat lagi dah. Orang yang dah mati tak boleh dia sebat. Itu bagi orang yang masih bujang. Kalau orang yang sudah kahwin atau pernah kahwin, dia kena rejam. Cara dia, korek lubang macam tiang, nak tanam tiang tu, masukkan separuh pusat sampai pusat, tutup rapat-rapat, kemudian angkut batu banyak-banyak. Batu sebesar lebih kurang ibu kaki, kalau besar lengan kan lebih kurang, timbun ke tepi tu. Orang ramai kena rejam di khalayak ramai. Gitu. Rejam sampai mati jadi. Selagi tak mati direjam. Ini dulu dipermainkan oleh orang tertentu. Nanti habis batu nak buat jalan raya tak ada. Itu perli nama itu. Ini barat punya pendidikan. Pemimpin yang sudah injection kepala dia, dia kata kalau sebab macam itu, kalau direjam, akhirnya batu nak buat jalan raya tak ada batu lagi. Perli. Mari seorang lagi, kalau potong tangan orang mencuri, akhirnya asyik orang Melayu kita duduk makan sup tangan saja. Ada pernah kita dengar kan? Ini kalau sebut nama lah. Di Masjid yang mulia ni kita tak berminat begitu. Faham sudah. Ini perli dah mana. Orang perli menyindir, termasuk kata tadi ini habis batu ataupun buat makan sup tangan, akhir orang tu perli atau menyindir Islam, bukan menyindir orang yang nak buat tu, menyindir hukum Tuhan tu. Murtad orang. Sah, tak payah hanya mufti. Banyak mufti Masjid Rahimah pun boleh jawab. Iya. Menyindir. Contohnya senang ialah takiyah badan. Alah, awak pergi semayang tunggang-tunggik pun tak dapat apa juga. Menyindir nama itu. Murtad. Na'udzubillah. Kalau murtad, dia kena hukum. Hukum murtad faktuluh. Bunuh dia. Kalau undang-undang Islam. Kerana kita tak berani nak menjalankan undang-undang Islam, pasal kita mukmin yang lemah. Begitu. Dia beriman tapi lemah iman dia. Lalu dia takut nak tukar daripada undang-undang sibil itu kepada undang-undang syarak itu, dia takut. Pertama sekali dia takut kepada kuasa besar di atas. Siapa kuasa besar? Amerika kah apakah begitu. Sana batuk, sini pun batuk juga. Begitu tak jadilah. Boleh faham ya? Boleh sangat. Cukuplah tu. Faham? Lebih daripada faham, insya-Allah. Ini yang kita kata al-mu'minul qawi khairun 'indallahi minal mu'minid dhaif. Nak jadikan mukmin yang kuat itu persoalan. Yang saya terangkan tadi, yang pertama, ilmu agama kena belajar di masjid. Kerahkan semua rakyat, sebab itu perlu kepada memerintah. Memerintah secara Islam itu perlu. Bila mukmin sudah diperintah, maknanya dia boleh memasukkan elemen-elemen Islam itu ke dalam diri mukmin, iaitu dengan intisyarul hukm, mensebarkan hukum. InsyaAllah. Tebang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabbana wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Baiklah muslimin dan muslimat yang diketahui sekalian, sambung sikit lagi. Mukmin yang kuat berbanding dengan mukmin yang lemah. Tentulah kita jawab, kita nak jadi mukmin yang kuat. Contohnya, contoh sebagi boleh kita buat modelnya, buat contoh bagaimana firman Allah Taala, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Ini dalilnya. Bermula orang-orang yang dahulu, bermula berdahulu mereka itu kepada iman dan taat, berdahului mereka itu, yaitu mereka itu yang hampir Allah, yang dihampirkan Allah Ta'ala dalam surga Jannatul Naim, yang dimasukkan dalam surga Naim kerana berdahulu mereka itu kepada Allah masa hidup di dunia. Maka membersih Allah Ta'ala akan hati mereka itu, kerana mereka mendahulukan Allah daripada yang lain daripadanya. Maka tiadalah menegah akan mereka itu oleh sekalian yang barang yang menegah daripada apa juga yang menegahkan, dan tiada bimbang akan mereka itu daripada Allah sekalian dunia. Dia tak bimbang. Ni orang yang dipanggil as-sabiqun al-awwalun, ya, as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka ini digelar sebagai orang muqarrabun. Mereka ini adalah orang yang tak bimbang dengan hal-hal dunia. Orang dulu, malahan dunia dia bisnes, dia berniaga, dia apa semua, dia sumbang balik kepada jalan Allah, tak takut dia miskin. Ya, contoh besarnya kita pernah dengar Sayyidina Abu Bakar lah menghabiskan hartanya untuk jalan Allah. Tak ada satu sen pun tak ada baki lagi dah. Tak boleh buat. Okey, mereka tidak bimbang juga memberi 1/3, 1/2 dan berapa saja. Tak bimbang miskin dengan mereka berkorban untuk agama Allah itu dengan duit ringgit mereka. Ini golongan as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Satu daripada syarat selain daripada ibadah-ibadah yang lain, mereka tidak bimbang keduniaan ini. Tak menarik lah. Kita ni masih ada tertarik dengan dunia lagi kan. Oh, tengok tu, kita nak kepada dunia tu lebih. Bukan salah ya, tapi takut jadi mukmin yang lemah.
dengan pengaruh kepada dunia ni lebih daripada kita pengaruh kepada akhirat, yang Tuhan sebut walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kepada kamu. Gitu. InsyaAllah. Jadi orang kata apa, belajar-belajarlah, jangan cinta melampau. Dalam kitab hikam dia sebut jangan jatuh cinta, sayang saja boleh. Begitu. Siapa tak sayang buat rumah mahal-mahal, baru beli 2, 3, 400 ribu, tak sayang enggak? Sayang. Tapi jangan cinta sampai tak berani, tak nak berpisah lagi dah dengan rumah dia tu. Beli kereta besar, kereta mewah misalnya, kita ada duit beli, tak ada salah, tapi jangan jatuh cinta sampai tak berani dah. Bunyi cicak sikit kita pun bangun selalu, gosok selalu, cicak saja. Tak boleh lah nak coret sikit, nak menyandar di kereta dia pun tak boleh. Saya pernah tengok orang yang cinta dengan kereta ni tuan-tuan, kawan tu letak tangan dia, jangan, nanti kemek pula kereta aku. Aduh, ini namanya cinta. Tak, kalau nak kemek pegang begitu pun nanti bercala pula kereta aku. Begitu. Ini semua dah jatuh cinta. Sama juga cinta kepada manusia. Katalah kita sebagai suami isteri saling cinta mencintai, itu disuruh, tapi biarlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nama panggilan jihad, panggilan Allah, aku terpaksa tinggal sekejap, kamu diam-diam di rumah, ataupun bawa mari ke masjid, sama-sama kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah-kaedahnya, bukan dia begitu-begitu saja tuan-tuan. Kita kena ingat bahawa satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Kembali, kita tengok rakan-rakan kita yang seumur dengan kita, yang bawah pada kita, yang tinggi sikit daripada kita, mereka sudah pun kembali menemui Allah. Nasib mereka tergantunglah dengan apa yang Allah bagi kepada mereka dan hasil dari usaha mereka semasa hidup di dunia dulu. Mereka mendapat bahagia ke, dapat kecelakaan ke di dunia. Kita di dunia ni bolehlah tolong sikit-sikit, nasib-nasib lah, tolong baca tahlil, tolong hadiah Fatihah, itu kita boleh tolong, tak jadi salah. Soal sampai, hak Allah. Nabi kata sampai. Pahala amalan kita, terutama sekali doa kedua ibu bapa, doa kedua anaknya yang soleh. Gitu. Bukan duk sibuk dengan nak bagi harta saja. Itu dulu. Tolong dia sengsara di akhirat dia tu, di alam barzakh dia. Jadi ini semua penting belaka. Bagaimana firman Allah Taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini dalil yang kuat. Hari esok dia kata, hari kiamat itu tidak boleh memberi manfaat apapun dunianya dengan hartanya, wala banun, dan juga oleh anak pinaknya. Tak boleh nak tolong dia, tak boleh manfaat. Adalah penangan situ, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang telah datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Mana jiwa yang bersih, jiwa yang tentram, bersih dia daripada segala cinta kepada dunia dan sebagainya, selamat tinggal, pergi dengan selamat dan sejahtera. Kalau duk cinta dengan dunia, dalam nak pergi itu pun duk harap dunia mari lagi. Begitu. Macam saya pernah cerita, saat dia sudah sakit, dahsyat sakit teruk dia pun, anak cucu buat marilah buat kampung kan, makan, mana dia tahu anggur apa semua, buat mari cempedak, buat mari apa begitu begini. Dia makan cempedak tu, biji tu simpan lagi bawah tilam tu. Ini yang sebut nama lah, keluarga saya juga. Ini Allahu Akbar. Saya kebetulan baru balik daripada kampung. Abang saya yang jadi imam berpuluh tahun, saya duk belajar lagi, baru meninggal hari Merdeka tahun tu.
dia pun balik lah. Sebab tu jemputan banyak juga hari tu, tak dapat saya tunaikan lah. Saya balik tengok ziarah abang saya sendiri, ya, meninggal dunia yang dia dulu sebagai imam. Masya Allah, tuan-tuan, saya syahdu jugalah. Saya yang menguruskan bak ke bumi dia apa semua. Terasa bau harum tu. Wallahu a'lam lah kalau bau benda lain, tapi saya hidung saya berbau wangi tu, harum tu di sekitar kubur tu. Allahu Akbar. Kalau benarlah wangi itu dari amal kebaikan dia, memang dia suka beramal, orang yang tidak cinta kepada dunia, ambillah kadar saja. Itulah sifat dia, ya. Dah meninggal hari petang hari merdeka, ya, dan dikebumi esoknya. Besok baru dikebumikan pukul 11.30 pagi. Makanya saya yang uruskan semualah ibadah dari solatnya, talqinnya sebagai. Alhamdulillah lah saya dapat tunaikan kepada saudara saya. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat sekalian, beginilah sikap kita nak kembali kepada Allah itu, mesti mukmin yang kuat dengan beramal dan sanggup menempuh apa susah payahnya dalam kerja nak menegak dengan beramal ibadah dan menegakkan perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara-perkara yang mungkar, insyaallah. Wallahu a'lam. Kita akhir di situ. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan mohon maaf salah silap terkasar bahasa. Aku qaul hadza li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa yafzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa al-sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamammis shalah. Lurus dan rapatkan saf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas